Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Fatini binti Rosli. Hari ini saya ingin membincangkan tentang isu kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Di sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatin Fatini binti Rosli. Saya berumur 26 tahun dan berasal daripada Negeri Melaka. Saya merupakan guru kontrak of service di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pelik, Selangor. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang pemilihan tajuk pendidikan jasmani membentuk disiplin pelajar di sekolah menengah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, isu berkaitan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dari sudut positifnya membentuk disiplin pelajar di peringkat sekolah menengah. Namun, di sebalik itu, kita acap kali tersentak dengan pelbagai permasalahan sosial yang membelenggu masyarakat kita pada hari ini. Jika kita lihat, golongan yang terjebak dengan perkara ini mempunyai masalah untuk bersikap berdisiplin sama ada di sekolah maupun di rumah. Untuk subtopik pembentangan ini akan dimulakan dengan pengurusan tingkah laku disiplin. Kita akan meneliti dahulu mengenai definisi pengurusan disiplin peraturan dan disiplin pelajar, pekeliling dan kategori salah laku pelajar. Subtopik yang kedua adalah isu-isu berkaitan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekolah menengah. Dan akhir sekali, saya akan membentangkan tentang cadangan mengatasi isu-isu dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menayangkan satu video sebelum saya mengupas isu-isu berkaitan disiplin pelajar sekolah menengah.
Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan subtopik yang pertama iaitu pengurusan tingkah laku disiplin. Dalam subtopik ini, kita akan melihat dan memahami definisi pengurusan yang dilaksanakan di sekolah berkaitan masalah disiplin dan tingkah laku pelajar. Seterusnya, kita akan melihat peraturan dan pekeliling etisas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia serta kategori salah laku pelajar yang kerap kali berlaku di sekolah. Menurut Kamus Dewan 2002, disiplin adalah latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri dan patuh pada tata tertib. Murid-murid mungkin tidak sedar bahawa dengan berdisiplin, pelbagai manfaat dan kepentingan yang akan mereka peroleh secara langsung maupun tidak langsung. Pada pandangan Mok Sun Seng pada tahun 1995, di peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-peraturan yang dikenakan kepada pelajar dengan tujuan mengawasi tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. Pengurusan dan tingkah laku pelajar. Ini merupakan satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke suatu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang bersesuaian. Rancangan yang ditetapkan oleh sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia mahupun pentadbiran sekolah dalam menyelesaikan masalah yang berlaku mengikut prosedur tertentu berdasarkan kategori-kategori kesalahan tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku, kewibawaan pihak sekolah merupakan elemen yang paling penting yang terkandung di dalam peraturan-peraturan pelajaran maupun peraturan-peraturan sekolah. Tujuannya adalah untuk mengawal semua kegiatan sekolah. Baiklah, di slide saya kita dapat lihat prosedur tindakan disiplin di sekolah. Yang pertama sekali ialah menerima aduan. Sebagai guru, kita akan menerima pelbagai jenis aduan daripada pelajar dan juga aduan daripada ibu bapa pelajar. Jadi, sebagai penerima maklumat, kita perlu kumpulkan maklumat terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan seterusnya menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum tindakan diambil, kita sebagai guru mestilah mempunyai keperimanusiaan terhadap pelajar kita. Jadi, kita meminta dahulu pelajar tersebut memberikan penjelasan kenapa berlaku sedemikian dan beri dia peluang untuk membela diri. Kita tak boleh mendengar sebelah pihak sahaja untuk membuat keputusan. Seelok-elok ataupun sebaik-baiknya mendengar kedua-dua belah pihak apabila berlaku masalah disiplin supaya kita mampu membuat keputusan yang tepat dan yang paling penting sekali adalah keputusan yang adil. Untuk tata cara menyelesaikan masalah disiplin, yang pertama sekali kita lihat dari setiap kesalahan secara objektif, iaitu kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut dilihat secara terang dan secara jelas. Mewujudkan suasana yang tenang dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini, sebagai seorang guru, kita jangan mulakan pertanyaan kepada pelajar dengan nada suara yang tinggi. Ini membuatkan pelajar akan sukar untuk menceritakan perkara yang sebenar. Kita beri pelajar tersebut peluang untuk menjelaskan terlebih dahulu dan barulah kita beritahu langkah yang seterusnya. Setelah diberikan keterangan, barulah guru mengkaji dan menilai penerangan tersebut sama ada pelajar itu bersalah ataupun tidak. Sebaik-baiknya, masalah disiplin yang ringan, guru boleh bantu dengan memberi nasihat, tetapi jika masalah tersebut berkaitan salah laku jenayah, seperti contoh ada isu berkaitan dadah, perlulah dimaklumkan kepada guru besar atau pengetua bagi tindakan yang selanjutnya. Untuk peraturan dan disiplin pelajar, ini adalah panduan yang dikeluarkan oleh pentadbir sekolah maupun sebarang pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berhubungan dengan tingkah laku yang perlu diamalkan dan dipatuhi oleh pelajar. Jika kita lihat peraturan 4 dalam peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, guru besar adalah
orang yang bertanggungjawab atas disiplin sekolah. Itu bermaksud guru besar mempunyai kuasa atas guru-guru dan murid-murid di sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, di bawah peraturan-peraturan tersebut, guru besar diperuntukkan untuk menurunkan kuasa disiplin dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain yang ditetapkan olehnya. Itu bermaksud dia menurunkan kuasa itu tertakluk pada syarat-syarat yang tertentu. Selain guru besar, pendaftar sekolah ataupun pendaftar besar juga diberi kuasa bagi menjaga disiplin di sekolah-sekolah. Apabila menerima perintah bertulis sama ada dari pentadbir sekolah atau pendaftar besar, guru besar di bawah kuasa yang diberi oleh Peraturan 6 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 hendaklah segera mematuhi peraturan tersebut. Perkeliling ikhtisas yang ada dan diguna pakai dalam pengurusan disiplin sekolah antaranya dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 1968 ada menyatakan tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tata tertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru besar. Maksudnya, perkara-perkara kecil seperti bercakap ketika guru sedang mengajar tidaklah perlu sampai ke tahap memberi hukuman yang tidak setimpal. Guru tersebut boleh menasihati pelajar dan jika berterusan boleh dirujuk dengan guru kaunselor untuk sesi kaunseling. Seterusnya kita lihat pada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 1975 menyatakan semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah. Di sini jelas memberitahu kita sebagai seorang guru, kita mempunyai hak untuk menjaga disiplin pelajar dan juga berhak memberi nasihat kepada mana-mana pelajar serta boleh mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah disiplin yang timbul, melainkan disiplin untuk kes-kes yang berat. Bagi melancarkan perjalanan penyelesaian masalah disiplin di sekolah, kita boleh rujuk pada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2011 di mana pelaksanaan Standard Operating Procedure SOP diperkenalkan. Hukuman rotan di khalayak ramai sama ada di perhimpunan ataupun di bilik-bilik yang sedang berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang dan ada dinyatakan di dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2003. Ada juga sesetengah ibu bapa yang memihak pada anak apabila melakukan masalah disiplin di sekolah. Akan tetapi ada juga ibu bapa yang memihak kepada guru. Ini antara bukti yang saya jumpa iaitu di mana ibu bapa memberi galakan kepada guru untuk memberi hukuman rotan pada anaknya seandainya anak tersebut melakukan kesalahan. Seorang jurutera, Johari Hashim, menganggap merotan adalah simbol hormat dan bukannya hukuman apabila menulis surat kebenaran kepada guru untuk merotan anaknya jika melakukan kesalahan. Surat yang ditulis dan diselitkan di dalam fail sekolah anaknya, Lisa Kaisara Johari, ketika pendaftaran tahun 1 baru-baru ini menjadi viral di Facebook sehingga dia menerima pelbagai komen. Saya pun ambil banyak juga consideration sebelum saya tulis surat tu sebenarnya. Macam kena tengok kan, tapi kalau based on sekarang, saya memang setuju sebenarnya kalau kita rotan budak tu atas sebab kalau budak-budak tu bermasalah. Sebab saya tengok sekarang kita punya education, dia lebih kepada mengejar grade kan, menaikkan budak-budak yang memang yang pintar, tapi dari segi akhlak sosial tu kalau kita tengok remaja sekarang pun banyak yang bermasalah kan. So datang hasil ni dari mana? Daripada situlah yang saya bimbang tu. To be honest, memang saya ada standby satu rotan. Saya gantung dekat tempat yang dia orang boleh nampak. Tapi saya sendiri memang jarang merotan anak-anak. Tapi kalau dia orang memang degil sangat kan,
Yelah, kita bapak pun kadang-kadang kita rotan juga. Tapi tak adalah sampai tak mendera kan. Cuma bagi saya lah, apa yang saya nampak, benda ni sebab dalam saya punya post tu pun ada juga yang tak setuju, dan ada juga yang kata saya ni parent yang bodoh apa semua kan. Jadi bagi saya mungkin tindakan saya ni bodoh lah pada mereka kan, yang ibu bapa yang sedemikian kan. Apa pun yang penting, saya rasa ini bukan satu gamble lah, bukan satu gamble. Ini sebab kita kepercayaan. Sebelum saya sudah saya pun percaya anak saya seorang yang baik. Tak mungkin dia senang-senang kena rotan dengan cikgu. First sekali kita sendiri kena tunjukkan yang kita juga hormat kepada cikgu tu. That's why saya tulis surat tu. Sebab saya tak tulis surat tu yang sekadar untuk mengatakan sebagai hukuman apa semua. Tak. Yang saya nampak sini, rotan kat sini adalah bukannya satu simbol hukuman tau. Rotan ni bagi saya adalah simbol respect. Kita respect kat cikgu tu. That's why kita benarkan cikgu tu hukum anak kita kalau dia buat salah. Bapa kepada dua anak itu berkata dia tidak menyangka surat berkenaan akan viral, memandangkan perkara ini sebenarnya bukan pertama kali dibuat. Terharu dengan komen yang menjadikannya sumber inspirasi, dia juga percaya masih ramai ibu bapa mempunyai pendirian sama dengannya. Isu-isu salah laku pelajar sememangnya berlaku setiap hari persekolahan, sama ada sekolah menengah maupun sekolah rendah. Sama ada kes itu berat ataupun kes itu ringan. Antara kes berat yang kita boleh lihat dari sudut kes jenayah, kes yang berusulkan kelucahan, salah laku musnah iaitu vandalisme yang merosakkan harta aset sekolah dan ponteng sekolah. Bagi kes ringan, sentiasa berlaku di mana-mana sekolah maupun institusi, iaitu pelajar kurang sopan ataupun biadab ketika guru sedang mengajar maupun biadab di luar sesi waktu PDP. Sentiasa datang lewat ke sekolah dan tidak menjaga kebersihan diri. Contohnya, ada isu yang sering berlaku ialah pelajar memakai pakaian pendidikan jasmani sedangkan pada hari tersebut tidak ada pelajaran pendidikan jasmani. Itu antara isu yang biasa berlaku di sekolah. Antara isu yang kerap kali berlaku di sekolah, yang paling banyak sekali adalah kes buli. 5 remaja lelaki berusia 16 tahun ditahan disyaki terlibat kes membuli seorang pelajar sekolah menengah di daerah Muar Khamis lalu. Ketua Polis daerah Muar, ACP Zaharuddin Rasik berkata kelima-lima mereka ditahan di sekitar Kuala Sungai Baru, Melaka, Kajang, Selangor, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Beliau melalui satu kenyataan berkata, laporan polis diterima pada Selasa mengenai kejadian seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun dibuli pelajar-pelajar senior di sebuah sekolah menengah di daerah Muar pada 9 Disember lalu. Ekoran kejadian itu mangsa dilaporkan mengalami kecederaan bengkak di bahagian rusuk kiri dan telah menerima rawatan di hospital. Hasil siasatan awal, kejadian berpunca pelajar senior tidak berpuas hati dengan sikap mangsa dan rakan-rakannya. Kesemua remaja berkenaan akan direman di mahkamah di Muar hari ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Hukuman yang dilaksanakan di sekolah yang pertama sekali mestilah dilaksanakan secara adil dan hukuman tersebut mestilah bersesuaian dengan kesalahan pelajar tersebut. Contohnya, jika pelajar tersebut tidak memakai stokin ke sekolah, janganlah sampai kita sebagai seorang guru menghukum pelajar tersebut berjemur di tengah padang. So, perkara sedemikian boleh menjejaskan emosi pelajar tersebut dan juga kesihatan pelajar. Hukuman yang sering dilaksanakan, hukuman mestilah dilaksanakan secara yang berbentuk pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya kita memberi hukuman tu sekadar untuk beri peringatan kepada pelajar, bukan sampai tahap mencederakan pelajar.
Kerugian kerugian kepada guru adalah di mana bila kita menjatuhkan hukuman kepada pelajar dengan membuang pelajar tersebut daripada sekolah. Jadi diharapkan supaya kita dapat elakkan kesalahan ataupun kita menjatuhkan hukuman kepada pelajar yang mendatangkan kerugian kepada pelajar tersebut dengan gantung sekolah. Jadi dia tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Untuk hukuman yang berbentuk rotan dilaksanakan di atas tapak tangan bagi pelajar perempuan, manakala pelajar lelaki pula di punggung yang beralas. Ini antara tindakan yang keterlaluan yang dilarang sama sekali untuk guru melakukannya. Yang pertama adalah berjemur di tengah panas atau ketuk ketampi yang mengakibatkan pelajar tersebut sehingga jatuh pingsan. Mencubit dan merotan sehingga mendatangkan kecederaan kepada pelajar. Meminta pelajar melakukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Mencaci sehingga mengeluarkan perkataan kesat kepada pelajar. So, ini antara tindakan yang sepatutnya guru tak boleh lakukanlah terhadap pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia ada mengeluarkan garis panduan terhadap hukuman kepada pelajar. Diharapkan supaya guru-guru di luar sana dapat elak dan hindarkan diri daripada nafsu amarah dalam mengambil tindakan terhadap pelajar yang bermasalah. Punca permasalahan disiplin pelajar boleh berlaku dari dalaman individu dan juga luarannya. Dari sudut biologi, apabila individu tersebut mengalami cacat anggota badan dan kerap dibuli oleh individu yang sempurna akal fizikalnya. Hal ini boleh menyebabkan individu yang kekurangan anggota fizikal tersebut mengalami tekanan perasaan dan tidak dapat hadir ke sekolah kerana tidak mahu dibuli oleh rakan-rakannya. Seterusnya, pengaruh pelbagai hormon dari kesan kimia buatan. Ini contohnya, pelajar tersebut menghisap rokok dan mengambil barang terlarang seperti pil kuda, ganja dan sebagainya. Dari sudut psikologi pula, para pelajar yang kebiasaannya mempunyai masalah disiplin mengalami konflik dalaman seperti pegangan agama yang lemah. Selain itu, ada juga di antara para pelajar yang tertekan di rumah dan ingin melepaskan emosi amarah tersebut dengan melakukan salah laku disiplin di sekolah. Akhir sekali, dari sudut sosiologi, kumpulan yang paling dekat dengan pelajar adalah keluarga. Jika keluarga tersebut mengalami masalah dan sebagainya, boleh menjejaskan prestasi pelajar dan menjerumus kepada berlakunya masalah disiplin seperti tidak hadir ke sekolah dan sebagainya. Boundbreed 1999 menyatakan punca gaya hidup keibubapaan yang primisif iaitu membiarkan anak-anak tanpa panduan seterusnya boleh menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kesalahan salah laku disiplin di sekolah. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya di sekolah. Jenser dan Jenser pada tahun 1991 menyatakan pandangan mendapati bahawa approval daripada rakan sebaya adalah penting. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pelajar ini boleh terjebak dengan masalah disiplin seandainya bergaul dengan golongan pelajar yang sering melakukan kesalahan. Tapi jika pelajar tersebut bergaul dengan golongan yang positif, pelajar itu akan lebih bermotivasi dan akan mengikut rakan sebayanya untuk belajar dan tidak melakukan kesalahan disiplin. Pengaruh media massa pada masa kini juga amat membimbangkan kita sebagai ibu bapa dan juga guru. Ini kerana kebanyakan remaja mereka amat menyanjungi artis-artis tempatan maupun luar negara yang mempunyai yang berunsurkan pergaulan bebas.
penjagaan batas pergaulan di sekolah juga dipandang remeh oleh segelintir pelajar. Itulah antara punca yang berlakunya masalah disiplin di sekolah. Berkaitan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekolah menengah, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Tetapi sebelum itu, saya ingin berkongsi satu drama pendek yang didedikasikan kepada guru-guru oleh ASA Production. Tugas seorang guru bukan saja untuk mengajar, malah Bangun! Selamat pagi, cikgu. Okey, selamat pagi. Boleh duduk? Adik, asal rambut kamu perang lagi? Tak puas kena bash kat Instagram? Tak kau, ni sekolah bukan fashion show. Macam kau solat lah. Udah tak say. Kau kena lah. Kau ni tak habis-habis nak jaga tepi kain orang. Kain sendiri tak nak jaga. Lek adik, macam mana dia nak jaga tepi kain dia? Kain dia kat Instagram pun tak cukup. Dah. Sudah. Adik, nanti kamu hitamkan balik rambut kamu. Peraturan sekolah tu ditetapkan macam tu supaya kamu belajar berdisiplin. Ni saya nak bagi kertas exam. Kebanyakan daripada kamu gagal. Adik. Abu. Yusof. Aslam. Syah. Tak nampak ke saya kat sini? Apasal? Cikgu ada masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu pun tak boleh fikir. Aduh, bajet gugut dia Syah, ni. kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu. Oi, kau dengar Bapak aku pun aku tak hormat, apa kejadaannya aku dah hormat kau? Kurang ajar. Apa? Gagak nak pailang dengan member aku ni. Cikgu memang minta. Asal? Nak pukul? Nak lempang? Cikgu kena ingat. Bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara Kajang kata mari. Tahu takut? Tak ada brand dia. Takut dia. kadang-kadang aku memang terasa dengan perangai murid-murid ni. Tapi amanah sebagai seorang guru lebih penting daripada perasaan terasa tu. Macam mana tu? Aku tak tahu lah. Dah minta X2 ni apa. Kau tengok buat apa kau? Dah lah potek kelas. Oi, kau buat apa ni? Meniru Alah cikgu, kan kalau kita jawab tak betul, tanya kenapa fail pula. Jawab. Kita ni nak tolong cikgu. Kalau semua orang fail, nanti cikgu kena jumpa panitia. Fikirlah cikgu. Korang janganlah pandai-pandai Sekarang ni 4 orang ni ikut saya. Saya akan berikan korang semua hukuman yang setimpal. Semua keluar. Murid-murid aku ni akan menduduki SPM tahun ni. Dan tugas sebagai seorang guru bukan sahaja mengajar subjek saja umum. Alah, aku tombok ke. Malah, guru juga harus mengajar murid-muridnya untuk berlaku amanah. Oleh itu, aku memberikan hukuman kepada mereka kerana meniru. Jalan. Kau dah pukul lagi yang. Dia. Tapi, tak semua pelajar yang mudah dibentuk walaupun dihukum. Ialah, sesetengah sekolah ada pelajarnya yang degil teramat. 2 orang, 3 orang ni sekali. Selagi murid-murid ni tak serik meniru, selagi tu aku tak serik untuk hukum dia orang. Sebab aku yakin hukuman ni dapat buang degil dia orang tu. Itulah kau tak belajar betul-betul, macam mana aku nak tiru. Syah. Fail lagi. Secara keseluruhan saya tak puas hati dengan prestasi korang semua. Hampir 80% gagal. Disebabkan exam besar dah dekat, saya kena ambil langkah drastik. Siapa yang gagal kali ni, saya akan sebat dengan rotan. Hei, geng. Dia nak sebab kita karutan. Weh, engkau yang tak kerti mengajar nak rotan kita orang apa hal? Aku tak boleh tu. Kau boleh tak? Baik, ada orang tempah alamat penjara Kajang lah pula. Dek, kau sini. Bapak kita orang lawyer. Kau tu cikgu je. Jangan nak bega sangat. Aku tak peduli bapak kau lawyer ke, engineer ke.
Aku hanya jalankan tanggungjawab aku. Ha? Siapa fail aku tetap rotan, faham? Korang kena ingat. Yang jadi lawyer tu, bapak korang jadi lawyer, ada cikgu yang mengajar. Jadi relax je lah korang. Banyak lagi lah lawyer kat luar ni. Weh, dia dah lebih tu. Boleh ni. Kau relax je. Kau tunggu Kau relax je. Tugas seorang guru bukan sahaja untuk mengajar. Malah, guru juga kena belajar untuk menerima ugutan. Kan dah mendapat. Apa benda kau buat tu? Aku conteng lah. Kau barang conteng salah. Zaman sekarang macam ni. Kau kena hentak. Aku tahu bahawa murid-murid aku bukanlah jahat. Mereka hanya nakal. Tapi aku tetap bersabar kerana aku mendukung aspirasi sebagai seorang guru, iaitu menjadikan murid-murid aku orang yang berguna pada masa akan datang. Cantik. Ni kalau jatuh dah kena je. Cikgu. Kau tahu, cikgu dia kena dengan aku gak. Dia kurang hajar dengan aku. Yelah. Wow. Mana ada bodoh. Hari peperiksaan telah pun tiba. Ada yang tidur, ada yang tak buat apa-apa, ada yang macam tahu tapi tak tahu. Dan aku telah mengubah kedudukan mereka supaya mereka tidak meniru. Saya amat kecewa dengan prestasi kamu semua. Macam biasa, kebanyakan daripada kamu gagal. So, macam yang saya cakap sebelum ni, saya akan sebat dengan rotan. Cikgu, sekali cikgu sentuh saya speed dial bapak saya, cikgu. Kau relax cikgu. Kamu tahu kenapa kamu gagal? Dia tanya kenapa kita fail. Apa benda kau ni? Ha? Nak pukul, nak lempang. Bapak aku lawyer, bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara Kajang kata mari. Siapa fail aku tetap rotan, faham? Sekali cikgu sentuh saya speed dial bapak saya, cikgu. Habis lah cikgu ni. Cikgu, Tugas sebagai seorang guru bukan saja untuk mengajar, malah untuk mendidik. Kalau kamu ada masalah selain belajar, dah jadi tanggungjawab cikgu untuk ambil tahu dan cuba selesaikan. Kalau kamu fail exam, itu pun cikgu kena ambil tahu juga. Kamu gagal bukan sebab cikgu gagalkan kamu, tapi sebab cikgu sebagai seorang guru telah gagal untuk mendidik kamu dan membuka potensi kamu sebagai seorang murid yang bijak. Cikgu minta maaf. Sebagai seorang guru, adalah tanggungjawab saya untuk mengajar dan juga mendidik. Kadang-kadang, kekerasan seharusnya tiada kerana perasaan dendam akan lahir. Kita harus menasihatati mereka dan biarkan mereka faham kenapa sesuatu perkara tidak boleh dilakukan. Menghukum bukanlah berarti memalukan atau menyakitkan, tapi adalah untuk mengajar. Weh, kau ingat tak dulu kita kena beratur kat luar kelas sebab meniru? Mestilah ingat. Mana boleh lupa. Dah, jom gerak. Kita nak kena mengajar student yang perangai macam kita kak. Banyak nak kena didik ni. Okeylah, jom lah.
dapat lihat bukan sekadar mencurahkan ilmu, malah juga mendidik akhlak kepribadian murid adalah salah satu tanggungjawab sebagai seorang guru. Baiklah, seterusnya, isu-isu dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan sekolah menengah. Mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah sering menjadi perbualan topik yang hangat dibincangkan. Pertama sekali, saya ingin kenal pasti isu-isu yang berlaku di sekolah saya, iaitu isu kehadiran pelajar dan penglibatan di dalam kelas. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, kebiasaannya pelajar akan hadir pada waktu pendidikan jasmani sahaja. Ini merupakan salah satu video yang diambil oleh saya bagi sesi pengajaran dan pembelajaran kelas tingkatan 2, di mana kehadiran pelajar hanya 6 orang sahaja yang hadir pada hari tersebut. Jadi permasalahan di sini saya dapat kenal pasti untuk kelas yang berada di kedudukan yang belakang tidak mementingkan kehadiran ke sekolah dan juga merasakan mata pelajaran pendidikan jasmani tidak penting untuk didalami dan dipelajari. Para pelajar yang memang memakai sukan berbanding baju seragam sekolah. Mereka memakai pakaian sukan sekolah walaupun tidak ada mata pelajaran pendidikan jasmani pada hari itu. Walaupun pelbagai tindakan telah diambil, tetapi pelajar masih ingkar atas arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ini merupakan video rakaman kelas tingkatan 1 bagi sesi mata pelajaran bahasa Inggeris yang diajar oleh saya sendiri. Mengikut jadual waktu kelas pada hari tersebut, tiada mata pelajaran pendidikan jasmani. Jika ditanya kepada pelajar, pelbagai alasan yang digunakan antaranya uniform kering lagi, baju belum basuh dan cikgu kelas panas jadi tak selesa nak pakai uniform, nak pakai baju sukan dan berbagai lagi alasan yang saya terima. Jadi untuk mengawal kelas dan memastikan mereka berkumpul di satu tempat amat sukar bagi saya. Ketegasan seorang guru dalam mengawal kelas amat penting bagi memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan. Saya mengambil langkah inisiatif dengan lebih luangkan masa rehat saya bersama pelajar di kantin untuk mengenali mereka dengan lebih baik. Jadi kita sedar dekat situ kita telah membina satu pertalian antara guru dan murid. Jadi apabila saya meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran saya, para pelajar ingin mengikuti proses tersebut. Kita sebagai guru membuat satu pertalian rapat antara guru dan pelajar. Mereka akan lebih selesa dan menyesuaikan diri di dalam kelas maupun di luar kelas. Hukuman yang diberikan kepada pelajar adalah semata-mata untuk memberi pengajaran dalam menangani kesalahan disipliner. Jika nilai dan sikap seseorang individu itu tidak dipupuk dari rumah dan sekolah, maka pelbagai masalah yang akan timbul. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani ada menerapkan nilai-nilai moral dan dalam menyertai acara sukan. Tetapi jika tidak dihayati oleh para pelajar, inilah yang akan berlaku. 9 remaja lelaki termasuk 8 pelajar di sebuah sekolah menengah di Tawau, Sabah ditahan polis lepas video pergaduhan pelajar berdurasi 39 saat itu tersebar di aplikasi WhatsApp. Difahamkan kejadian pergaduhan berlaku pada 4 Februari lalu selepas tamat acara sukan tahunan di sekolah berkenaan dan berlaku kekecohan apabila beberapa pelajar dilihat bergaduh di hadapan sekolah. Sehubungan itu, kes berkenaan dilaporkan kepada pihak polis sebelum 9 remaja berusia antara 15 hingga 18 tahun itu ditahan dalam 3 tangkapan berasingan.
Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Fadil Mahsus berkata, hasil siasatan pergaduhan dipercayai bermotifkan dendam dan perselisihan faham. Kes masih dalam siasatan polis mengikut Seksyen 147 Kanun Kesesaan kerana merusuh. Berkenaan dengan isu-isu yang telah dinyatakan tadi, dalam setiap permasalahan mesti ada penyelesaiannya. Seterusnya adalah cadangan mengatasi isu-isu dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di sekolah menengah. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Kilio dan Muhammad di bawah tajuk Cabaran Pengajaran Subjek Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah di Malaysia, menyatakan ada 5 cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama sekali adalah faktor guru. Guru hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran menghasilkan kaedah pengajaran yang berkesan dan berupaya mengatur program yang bersesuaian dengan keperluan murid. Ali 2014 ada menyatakan warga pendidik seharusnya bersedia untuk mengadakan satu revolusi dalam pembelajaran yang dapat mengubah cara pembukaan dan perkembangan pengetahuan murid, khususnya dari segi minat dan penguasaan sesuatu kemahiran. Oleh itu, untuk mengatasi segala perubahan sukatan pelajaran sering berlaku, guru seharusnya mempunyai semangat untuk belajar secara berterusan dan sentiasa bersedia menghadiri kursus dalam perkhidmatan bagi meningkatkan lagi kemahiran pedagogi dan penyampaian isi kandungan. Seterusnya, sesi pengajaran bersama rakan guru iaitu peer coaching, di mana kaedah ini melibatkan guru baharu akan mengajar sambil diperhatikan oleh guru pakar, maksudnya guru ketua panitia ataupun orang-orang yang telah berpengalaman mengajar. Guru cemerlang ataupun guru besar. Sesi maklum balas, refleksi ini dan perbincangan berkenaan dengan proses penyampaian pengajaran akan dibincangkan selepas kedua-dua pihak membuat sesi pengajaran. Melalui peer coaching, kedua-dua pihak akan mendapat maklum balas secara langsung. Bagi guru bukan option pula, disediakan bengkel atau kursus yang bertujuan meningkatkan kualiti guru dan pengalaman. Kesediaan guru untuk menerima pengalaman baharu melalui kursus latihan dan meningkatkan keyakinan diri, implikasi kendiri, seterusnya kecemerlangan profesionalisme mereka ketika mengajar. Bagi mengatasi faktor murid pula, guru perlu mendekatkan diri dan memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar. Kaedah ini dapat menimbulkan minat, seterusnya keseronokan berterusan kepada murid untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Pelajar akan dapat merasa seronok apabila mereka dapat menguasai sendiri kemahiran yang dipelajari melalui kaedah berpusatkan murid. Kajian oleh Ismail dan Muhammad 2016 juga mendapati bahawa guru yang mesra dan menjalankan aktiviti sukan berpasukan mampu menarik minat orang asli untuk melibatkan diri dalam aktiviti pendidikan jasmani. Selain itu, guru pendidikan jasmani juga perlu kerap berinteraksi dengan murid semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Keppel 2016, proses interaksi akan membolehkan guru menimba ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan kecekapan, seterusnya keberkesanan pengajaran mereka. Pihak sekolah juga perlu mencipta rekaan baju pendidikan jasmani yang lebih menarik yang diperbuat daripada bahan yang menyerap peluh supaya pelajar lebih tertarik untuk memakai pakaian tersebut
dan bersemangat menggunakan baju tersebut pada waktu pengajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga ialah faktor persekitaran sekolah dan kemudahan fizikal. Kekangan yang dialami oleh pihak sekolah seperti kawasan padang yang kecil dan sempit serta kekurangan gelanggang permainan dapat diatasi melalui perkongsian padang dengan sekolah yang berdekatan ataupun mengubah suai kawasan lapang kepada gelanggang sukan untuk pelbagai kegunaan supaya dapat dimanfaatkan untuk permainan lain dan juga dapat digunakan semasa sesi pengajaran pendidikan jasmani. Seperti yang berlaku di sekolah saya, sesi petang terpaksa berkongsi padang dengan pelajar sesi pagi yang hadir untuk sesi latihan sukan di sekolah. Guru terpaksa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah untuk menjalankan mata pelajaran pendidikan jasmani di tapak perhimpunan bagi menjayakan sesi pengajaran tersebut. Seterusnya, pihak pentadbiran sekolah perlulah menjayakan sesi pengajaran pembelajaran menerusi pelbagai kaedah seperti menyediakan jadual waktu pelajar dan guru bagi mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak bercanggah dengan sesi latihan yang berlaku di waktu petang. Pihak sekolah juga perlu memantau keadaan fizikal peralatan serta kemudahan sukan agar sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat digunakan untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang berlaku bagi mengurangkan risiko kemalangan di kalangan murid semasa menggunakannya. Tindakan pembaikan dan penambahbaikan segera perlu dilakukan jika terdapat keadaan ini kerana faktor persekitaran yang baik dan persekitaran yang baik mampu membina dan menarik minat pelajar untuk terus melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran pendidikan jasmani. Cadangan yang keempat adalah faktor pentadbiran sekolah. Pihak pentadbiran sekolah perlu menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang penuh untuk menyokong pelaksanaan menyeluruh pendidikan jasmani di sekolah dengan menekankan pemantauan ke atas pengajaran guru supaya objektif proses pengajaran dan pembelajaran itu tercapai. Selain itu, mengagihkan tugas guru mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani berdasarkan option dan pengalaman. Jika tiada option, guru tersebut perlulah disediakan kursus atau bengkel berkenaan subjek pendidikan jasmani. Manakala guru yang mempunyai option dan berpengalaman bolehlah berkongsi ilmu melalui latihan dalam perkhidmatan LDP. Dengan cara ini, guru-guru akan lebih yakin dan bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab mengajar subjek bukan option dan tidak ambil sambil lewa terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani. Cadangan yang terakhir ialah bagi faktor ibu bapa pula, pihak sekolah memberikan maklumat tentang kepentingan subjek pendidikan jasmani melalui poster, risalah supaya mereka tidak mempunyai persepsi negatif terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani. Antara persepsi ibu bapa yang kita dapat lihat adalah ibu bapa menganggap pendidikan jasmani adalah subjek yang sekadar membuang masa dan tidak menjamin masa depan. Walaupun pendidikan jasmani tidak menjamin masa depan secara langsung, namun ia dapat membentuk keyakinan dalam diri pelajar, menjadikan medium untuk membentuk pelajar yang sihat dan cergas dengan menyediakan elemen-elemen yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar. Panitia pendidikan jasmani perlulah menganjurkan aktiviti seperti fun run yang melibatkan ibu bapa berserta pelajar. Melalui program-program sekolah tersebut, mampu mengukuhkan hubungan antara pihak sekolah, guru, ibu bapa serta pelajar supaya memberi motivasi kepada murid untuk datang ke sekolah. Akhir kata dari saya, guru haruslah mempunyai sifat kasih sayang terhadap pelajar dalam menyampaikan ilmu, mahupun menyelesaikan masalah yang berlaku pada pelajar. Keikhlasan guru dalam mendidik
dan membentuk kepribadian pelajar akan diingat selalu oleh pelajar sehingga akhir hayatnya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, barang sesiapa yang inginkan pahala, amalannya tidak terputus selepas kematiannya, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu sama ada dengan penulisan maupun dengan pengajarannya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.